Semalam kita telah mula membahaskan matan ataupun isi utama daripada kitab ini, iaitu kita telah membahaskan perkataan musannif, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Dua perkara telah kita terangkan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan naqulu dan apakah yang dimaksudkan dengan tauhid. Seterusnya tengok dan lihat pada perkataan musannif mu'taqidin yang di'irabkan dengan hal, di'irabkan dengan hal. Kami berkata berkaitan dengan mentauhidkan Allah, hal keadaan beriktikad dengan taufiq daripada Allah. Innallaha wahidun la syarikalah. Mu'taqidin adalah hal bagi qaul. Maksudnya kami lafazkan ini dalam keadaan hati kami beriktikad. Kami lafazkan innallaha wahidun la syarikalah dalam keadaan hati kami beriktikad. Maka di sini musannif ingin memberi isyarat bahawasanya dalam perkara akidah yang muktabarnya adalah iktikad dalam hati. Kalau semata-mata naqulu kami kata, tapi dalam hati kosong daripada iktikad, maka itu bukanlah iman. Itu bukanlah iman. Iman adalah asalnya iktikad dalam hati. Cuma iktikad dalam hati ni benda yang tak nampak. Benda tak nampak. Bagaimana hendak mengetahui iktikad seseorang? Maka dia perlu sebut atas lidah. Faham? Dia perlu sebut atas lidah. Tapi iman, makna sebenar iman adalah iktikad dalam hati. Maka di sini musannif memberi isyarat bahawasanya annal iqrara bil lisan ataupun mujarradul iqrari bil lisani bidunil i'tiqad bil janan la yakun imanan. Semata-mata beriktikad, semata-mata berikrar di atas lidah dalam keadaan hati kosong daripada iman, maka ini adalah tidak diterima. Dia adalah dipanggil apa? Dipanggil nifaq. Jadi apa maksud nifaq? Ini pun satu aliran dalam perkara akidah, iaitu dipanggil golongan munafiqin. Golongan munafiqin diambil berat pengesahan mereka di dalam Al-Quran. Wa minan nasi, ini ayat yang pertama dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang munafik. Dan daripada ayat ni kita dah nampak faham apakah maksud munafik. Munafik ni adalah, ambil satu ayat ni, surah Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nampak? Yaqulu tapi wa ma hum bimu'minin. Dia boleh kita matchingkan dengan ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dia sebut. Wa bil yaumil akhir, dia sebut. Tetapi wa ma hum bimu'minin, kalau kita nak sesuaikan dengan matan akidah ni, kita kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'taqidin. Faham? Mukminin, mu'taqidin. Sedangkan mereka tu tak iktikad pun atas apa yang mereka sebutkan. Itu adalah makna nifaq, munafik. Nifaq ini ada dua. Satu nifaq dalam akidah, satu lagi nifaq dalam amal. Faham?
Nifak yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah nifak dalam akidah. Adapun nifak yang disebutkan dalam hadis sebahagiannya, itu adalah nifak dalam amal. Orang yang nifak dalam akidah, dia kafir. Berdasarkan ayat yang lain dalam suratul Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di kerak paling bawah, di dalam neraka. Maknanya dia bawah lagi daripada orang kafir yang menzahirkan kekafirannya. Orang munafik ni kafir. Faham? Jadi bila ada ini kita ambil selingan cerita sikit tentang munafik sebab dia ada kaitan dengan akidah. Kita perlu bezakan munafik yang Quran bantah tu, banyak ayat cerita tentang munafik. Ini adalah munafik yang mereka ni adalah kafir. Tapi kenapa mereka ini dipanggil munafik sedangkan di sana ada musyrikin kat Mekah? Orang musyrikin tak dipanggil munafik. Orang Rom Farsi tak dipanggil munafik sedangkan kafir juga. Munafik ni adalah sejenis kafir. Faham? Iaitu dia menzahirkan iman tetapi hati dia ni langsung tak ada iman. Sebab itu dalam ayat yang lain surah Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Faham? Jadi ini ciri orang munafik. So bila hadis kata ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ni ayat ataupun tanda orang munafik tiga. Maka ulama hadis telah syarahkan, munafik yang dimaksudkan dalam hadis ini dipanggil nifaqul amal. Faham? Maksudnya amalan dia macam orang munafik, tapi hakikat dia bukan munafik akidah. Sebab kalau kita kata okey, siapa yang bercakap dusta di munafik dengan makna munafik akidah tu, munafik akidah tu kafir. Mana ada ulama kata siapa menipu dia jadi kafir? Faham? Siapa langgar janji jadi kafir? Tak ada. Maka dalam syarahkan hadis itu, maka ulama kata nifak ada dua. Satu nifak yang jenis ni, satu nifak amal. Faham? Jadi bila satu orang kata dia ni munafik lah, biasanya yang dia maksudkan ada sifat orang munafik. Tapi akidah orang munafik tak ada pada dia sifat. Orang munafik zaman Nabi ni apa sifat dia? Antaranya dia tak datang sembahyang berjemaah bila waktu gelap. Orang sekarang waktu terang gelap tak datang sembahyang. Jadi adakah kita kata orang munafik itu lebih baik daripada mereka? Tak. So orang munafik itu kafir. Faham tak? Orang ni tak, walaupun tak sembahyang jemaah di Islam. Faham? Dan orang munafik tu, dia walaupun dia datang sembahyang, hati dia ni langsung tak ada iman. Langsung. Faham? Dia hanya berpura-pura. Dalam hati ni benci pada Nabi. Dalam hati ni mustahzi. Yang sebut tadi kan. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata amanah. Tapi bila mereka menyendiri, duduk bersama dengan syaitan, dalam tafsir kata ru'asaihim, duduk dengan pemuka-pemuka, maka mereka kata kami ni cakap kami beriman ni, kami hanya main-main je, buat olok orang Islam. Kami beriman, kami bersama. Dan ayat satu lagi dalam surah Munafiqin, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka, tengok ayat dia, nashhadu innaka la rasulullah, sebab ada lidah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Faham? Orang munafik itu dusta pada perkataannya innaka la rasulullah. Jadi mereka berdusta. Mereka berdusta atas perkataan mereka innaka la rasulullah. Faham? Maksudnya apa? Mereka bercakap sesuatu yang mereka tak iktikadkan. Itu yang dimasukkan dalam ayat ni, mereka berdusta. Innaka la rasulullah bukan dusta, betul lah Nabi itu rasul. Faham? Bukan ayat tu ayat yang dusta. Kenyataan nashhadu innaka tu. Faham?
Dusta yang mereka buat adalah pada perkataan nashhadu innaka la rasulullah. Innaka la rasulullah adalah perkataan benar. Faham? Adalah perkataan yang benar. Okey. Jadi itu faedah perkataan mu'taqidin. Apabila kita dah masuk perbahasan ni, maka ada satu perbahasan yang masyhur dalam ilmu akidah tentang adakah ikrar dengan lidah ni, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni, dia punya khilaf dia apa? Adakah ikrar dengan lidah ni syartul iman ataupun syatrul iman? Apa dia? Adakah iqrar bil lisani syartul iman ataupun syatrul iman? Syartun ke syatrun? Syartun syarat, syatrun juzuk, syatar. Okey, dalam kitab ni, ini antara kitab tauhid yang masyhur dipelajari, matanya Jauharah, kemudian syarahnya ada pelbagai. Antara syarah yang masyhur adalah dipanggil syarah Baijuri pada kitab ini. Maka kamu kutip, ambil nazam ni tentang isu masalah ni. Allahu Akbar. Jadi kita hafal nazam. Tulis wafussira al-imanu bit-tasdiqi wan-nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi. Wafussira al-imanu bit-tasdiqi wan-nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi. Wafussira al-imanu bit-tasdiqi, satu rangkap, wan-nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. Sekali lagi, وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق وقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. Ini perbahasan yang masyhur tentang masalah apa? Adakah iman itu, adakah nutuk mengucapkan dua kalimah syahadah ni, adakah dia adalah merupakan syarat sah iman ataupun dia adalah juzuk kepada iman? Juzuk tu adalah syatrun. Juzuk adalah syatrun. Allahu Akbar. Mana tadi? Jadi pendapat yang muktamadnya dalam masalah ni, kita ringkaskan, pendapat yang muktamadnya ni masalah mengucap dua kalimah syahadah. Dia ada beberapa keadaan.
Orang yang orang yang okey, sebelum tu kita bahaskan dulu tentang masalah syatrun yang mengatakan bahawasanya mengucap al-iqrar bil lisan ni adalah syatrun, maksudnya juzuk pada iman. Iman ni i'tikad dalam hati, ucap atas lidah. Maka ini adalah pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah seperti mana saya dah pernah sebut sebelum ni, dia menjadikan amal adalah syarat sah iman. Siapa yang hati ada iman tapi amal tubuh badan ni tak buat amal, tak semayang, tak puasa, buat dosa, maka dia ni bukan Islam. Dia ni bukan Islam. Sebab apa? Beramal dengan anggota badan ni adalah syarat untuk orang tu jadi orang beriman dengan makna hakiki. Bukan iman sempurna, iman hakiki. Kita dah pernah bahaskan dahulu. Jadi mereka menjadikan amal ni juzuk, termasuk dalam mahiyatul iman. Tanpa amal, orang ini tak boleh dipanggil mukmin. Dia bukan mukmin, dia bukan kafir, dia fasik menurut mereka. Tapi fasik yang mereka maksudkan adalah fasiqun mukhalladun finnar. Dia ada orang yang fasik dan kekal dalam api neraka. Cuma nama saja tak panggil kafir, tapi masir dia sama macam orang kafir. Ini adalah akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita, selagi orang itu belum kafir, maka dia layak masuk syurga, tak akan kekal dalam neraka. Jadi amal ini dia bukan apa? Dia bukan syarat sah iman. Dia adalah syarat sempurnanya iman. Faham? Dia adalah apa? Syarat sempurnanya iman. Jadi kalau orang tak ada amal, kita panggil iman dia tak sempurna. Bukan dia tak ada iman, lain tu. Iman tak sempurna dengan tak ada iman. Asas iman tu ada, kamalul iman tak ada. Faham? Itu Mu'tazilah. Kemudian kita kembali kepada perbahasan tadi, masalah an-nutqu bisyahadatain. Tadi disebut tadi wan-nutqu fihi al-khulfu bit-tahqiqi wa fussira al-iman bit-tasdiqi wan-nutqu fihi al-khulfu. Bermula an-nutqu, nutqu ni maksudnya mengucap dua kalimah syahadah. Fihi maksudnya dalam masalah nutuk ini al-khulfu, khilaf. Khulfu tu maksudnya khilaf secara tahqiqnya. Ada satu pandangan kata waqila syartun. Ada faqila syartun, ada pandangan kata dia adalah syarat. Seperti mana amal itu syarat, maka nutuk itu adalah syarat. Waqila bal syatrun. Ada lagi kata dia bukan syarat, bahkan dia adalah juzuk daripada iman. Dia adalah juzuk daripada iman. Juzuk daripada iman lah. Kalau siapa tak ada amal ni, maka dia kafir. Dia kafir. Jadi pendapat yang muktamad dalam masalah ni, seseorang dia dibahagikan kepada al-qadir dengan al-ajiz. Kalau anda ingat masalah ni senang. Manusia dalam masalah mengucapkan dua kalimah syahadah dibahagikan kepada dua. Pertama, al-qadir, mampu mengucapkan. Kemudian yang kedua, tidak mampu. Dia tak mampu mengucapkan. Mampu, tidak mampu. Orang yang tidak mampu mengucapkan dua kalimah syahadah, tetapi dalam hati dia ada iman, maka orang ini adalah mu'minun fil akhirah wa kafirun fid dunya. Faham? Dia dalam hati dia beriman, tetapi dia tak mampu nak ucapkan dua kalimah syahadah. Satu, sebab dia bisu. Faham? Contoh, itu jelaslah, dah memanglah bisu tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Tapi orang bisu kalau nak masuk Islam, dia ada kaedah dia. Satu lagi, makna tak mampu ni adalah
dia berada dalam suatu suasana orang kafir, kalau dia ucapkan, maka dia akan menerima azab yang tidak tertanggung. Maka dalam hati memang betul-betul beriman, tapi dia ada ajiz daripada nak mengucap. Maka ulama mengatakan orang ini segi hukum dunia kita hukum dia kafir. Apa maksud segi hukum dunia hukum dia kafir? Kalau dia mati tidak disemayangkan. Kalau dia mati tak ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Kalau dia mati dia dikira mati orang kafir, maka harta dia tidak diwarisi oleh orang Islam. Tetapi di sisi Allah di Islam. Faham? Itu maksud kafirun fid dunya wa mu'minun fil akhirah. Mu'minun fil akhirah dengan makna di indallah, di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak tahu isi hati dia begitu? Tak perlu kita tahu, Allah yang tahu. Allah yang nak masukkan dia syurga. Faham? Maksudnya ada berlaku keadaan orang yang zahirnya mati kafir, tapi hakikatnya di Islam. Ada. Faham? Sebab itu ada satu lagi dalam akidah, nanti kita sebut dalam matan juga. Okey. Itu tadi pembahagian dia apa? Al-ajiz, al-qadir. Al-ajiz dah selesai. Kemudian al-qadir, orang yang mampu. Orang yang mampu ni ada dua. Yang pertama, orang itu al-abi. Al-abi, yang kedua ghairul abi. Abi ni adalah isim fa'il daripada aba ya'ba. Wa aba ya'ba syadh. Dalam kitab Matan Bina. Aba ya'ba ni adalah syadh. Betul tak? Apa dia? Kenapa? Syadh. Ibnu Ibrahim. Kenapa Matan Bina kata wa aba ya'ba syadhun? Angguk tadi. Kenapa? Tak ingat? Berapa tahun lepas belajar? Dulu masa muda belajar. Seorang jawab cepat. Aba ya'ba syazun. Saraf. Wa aba ya'ba syaz. Apa maksud fi'il aba ya'ba ni syaz? Seorang. On. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada seorang boleh jawab ke? Tak ingat? Ini ulang-ulang juga. Cepatlah. Tak ada. Dalam kaedah sharah menyatakan fi'il yang datang atas wazan fa'ala yaf'alu, dia punya ain fa'il dan lam fa'ilnya, atau lam fa'ilnya datang daripada huruf apa? Halqi. Hamzah ha, ain ha, apa? Ghain kha. Seperti fataha yaftahu. Faham? Tetapi ada juga fa'il dia datang atas wazan fa'ala yaf'alu, tapi dia tidak ada begitu. Maksudnya ain fa'il dia tidak ada huruf halaq dan lam fa'il dia tak ada huruf halaq. Contohnya aba ya'ba. Faham? Aba ni, ya'ba ni, ya'ba tu dia adalah ba fataha yaftahu ya'ba kan. Jadi kalau tengok aba ya'ba ni tak adalah pula datang dengan ada huruf halaq. Maka kata ulama wa aba ya'ba syadz. Aba ya'ba adalah fi'il yang kharijun 'anil qa'idah. Itu maksud syadz. Aba ya'ba dia adalah keluar daripada kaedah, walaupun dia datang atau wazan fa'ala yaf'alu tapi tidak ada huruf halaq. Syadz tu bukan makna dhaif, keluar daripada kaedah. Jadi maknanya kaedah itu bukan kuli lah, kaedah tersebut. Okey, kembali duduk. Jadi al-qadir ni orang yang mampu mengucapkan dua kalimah syahadah, dibahagikan kepada al-abi, aba ya'ba, ibaan,
fahuwa abid. Faham? Aba ya ba, isim fa'il abid, orang yang enggan. Yang kedua adalah orang yang tidak begitu. Apa maksud orang yang enggan? Dia ini diminta untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Tuliba minhu an yantiqa bisyahadataini fa'aba. Dia diminta untuk mengucap dua kalimah syahadah tapi dia tak ucap. Walaupun hati dia mengakui iman, maka dia ini adalah kafirun fid dunia wal akhirah. Faham? Ini yang kita sedang bahaskan ni, orang yang mana hati dia tu ada iman. Faham? Orang yang hati dia ada iman tapi dia tak mengucap dua kalimah syahadah, maka dia dibahagikan kepada pembahagian tadi. Bukan kita cerita orang munafik ni. Munafik dah habis dah keluar. Orang munafik ni adalah mu'minun fid dunya wa kafirun fil akhirah. Orang munafik, hukum dunia dia adalah Islam. Muslim lah, bukan mukmin. Muslim fid dunya wa kafirun fil akhirah. Tapi di sisi Allah dia kafir. Itu orang munafik. Jadi orang yang macam ni, dalam hati dia mengakui tentang iman, tapi bila dia diminta untuk mengucap dua kalimah syahadah, dia enggan. Maka dia ini dihukum apa? Kafirun fid dunya wal akhirah. Orang yang mana mampu mengucap dua kalimah syahadah tapi dia tak ucap. Dia tak ucap sebab tidak ada kebetulan dan berbetulan dia diminta untuk mengucap. Tapi dalam hati dia memang yakin. Duduk tengok ni, tu baca, tengok orang Islam, hati dia yakin dah betul ni, tapi dia tak pernah sempat mengucap. Maksudnya tiada kesempatan. Dia tak pernah ada satu munasabah yang mana dia diminta lalu dia enggan, tak ada. Kemudian dia mati dalam keadaan macam tu. Maka dia ini adalah dipanggil kafirun fid dunya wa mu'minun fil akhirah. Di sisi Allah dia adalah Islam, di sisi kita dia adalah kafir. Faham? Kafir. Okey, jadi dia ni sama dengan masalah satu lagi tadi. Sebahagian ulama telah menjadikan kes Abu Talib, pakcik kepada Nabi, ni sebahagian ulama yang kecil lah, telah menjadikan kes Abu Talib ini adalah sama macam kes yang pertama tadi, iaitu dalam hati beriman tetapi tak mampu mengucapkan dua kalimah syahadah atas maknanya faktor luaran lah. Maka sebab itu mereka ni lah, sebahagian ulama segelintir ni mengatakan Abu Talib adalah kafirun fid dunya wa mu'minun fil akhirah. Faham tak? Jadi kamu jangan pelik lah kalau ada ulama kata Abu Talib ini adalah beriman batin, segi batinnya. Bahkan ada kitab pun dikarang khas tajuk ni. Kitab itu berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab tu asalnya dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji kalau tak silap. Kemudian diringkaskan oleh Syekh Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di Makkah. Adalah buku tu yang berjudul apa? Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dia bawalah hujah-hujah bahawasanya Abu Talib itu beriman, antaranya yang ni lah. Ni hujah kaedah. Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Tapi ini bukan pendapat jumhur. Jumhur tidak berkata seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan seperti itu, sebab adalah bawa dalil-dalil dan seumpamanya yang Nabi pernah minta untuk dia mengucap, supaya aku jadikannya sebagai sebab untuk selamatkan kamu kan. Tapi dia tetap tak mahu mengucap. Jadi atas dasar itu mengatakan beliau ini mampu mengucap tetapi tidak mengucap. Kalau mampu tapi tak mengucap, walaupun hati itu percaya Muhammad itu Rasulullah, anak saudara beliau, maka kalau kaedah tadi dia termasuk golongan kafirun fi dunia akhirah. Tapi golongan yang mengatakan tak, memang dia tak mengucap, tapi dia termasuk dalam kategori ajiz anin nutqi. Ajiz bukan faktor lidah bukan bisu, tapi adalah faktor luaran dan seumpamanya, maka beliau tidak mengucap. Tapi hati memang sangat percaya
anak saudaranya itu adalah Muhammadur Rasulullah. Okey, habis. Yang terakhir kita bahaskan pada perkataan musannif bitaufiqillah. Kenapa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebut bitaufiqillah? Untuk mengatakan bahawasanya kami mengucapkan benda ini, kami beriktikad benda ini semuanya adalah daripada taufik Allah. Faham? Semuanya taufik daripada Allah. Daripada perkataan ini adalah isyarat kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena tahu ni akidah. Dia sebut ini Mu'tazilah, kena tahu tu. Senarai pendek. Apakah perbezaan ahli sunnah dengan Mu'tazilah dalam bab ni, dengan Syiah dalam bab ini? So dia ada senarai pendek, barulah orang tu dia tahu yang mana hak, yang mana batil. Itu belajar tauhid. Faham? Jadi bitaufiqillah ini adalah isyarat kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah anna tauhida bihidayatillah. Bila satu orang tu dia ada tauhid, dia dapat beriman, dia ada akidah, dia mengucap benda yang akidah, itu semua adalah hidayah daripada Allah. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah. Jadi di awal lagi ada isyarat kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus menyanggah akidah Mu'tazilah yang mengatakan anna tauhida minna bi khalqil ibad. Maksudnya bila satu orang itu dia beriman, iman itu dia yang cipta. Mu'tazilah dia ada satu akidah, dia panggil dalam bab khalqu, dia panggil dalam masalah af'alul ibad. Perbuatan-perbuatan manusia ni siapa yang cipta? Maka Mu'tazilah kata manusia yang cipta perbuatan dia sendiri. Sedangkan kita kata wallahu khalaqakum zat wa ma ta'malun perbuatan. Allah cipta zat manusia dan Allah cipta perbuatan yang keluar dari manusia. Jadi Mu'tazilah masyhur, dia ada satu akidah manusia cipta perbuatan sendiri. Bila kita makan, maka perbuatan makan tu kita yang buat, maka kita yang cipta. Dia tidak bergantung kepada, dia tidak bertakluk dengan sifat kudrat Allah. Pelik kan? Pelik lah. Sebab tu sesat. Jadi di awal lagi kita beritahu iman daripada Allah. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi hidayah kepada nur cahayanya kepada siapa yang suka. Maknanya perbuatan manusia, hidayat manusia tata'allaqu bi masyiatillah, bertakluk dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak bagi iman, imanlah. Man yahdillah fala mudhillalah. Ini akidah juga. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah bagi petunjuk, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Siapa yang Allah sesat, tiada ada siapa bagi petunjuk kepada dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini pun akidah. Sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayat, dengan erti kata jadikan orang itu mempunyai hidayat. Nabi hanya menunjuk hidayat, bukan menjadikan orang itu mempunyai hidayat. Itu luar daripada kuasa manusia. Jadikan orang itu mendapat hidayat tak boleh. Menunjukkan ini betul, ini betul, ini betul, itu di bawah izin Allah. Wallahu a'lam bishawab.